Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat malam, salam maghrib, salam pertemuan dalam pertemuan Mutiara Madinah, di mana kita akan membicarakan tentang Madinatun Nabi, Madinah yang bercahaya, Madinah Al-Munawwarah. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima, yang mana kita telah membicarakan lebih kurang 11 kelebihan bumi Madinah yang ada disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlan ke Aminah Hitam, Ayu Muhammad, Nyimah Muharan, Eja Hashim, Suria Pagi, Zimadun, Alin, kemudian Zaliha Kamaruddin, Sharifah Ruqayyah Al-Habsyi, Yohana dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan perkongsian Maghrib Mutiara Madinah kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Sengaja kita membawa nostalgia Madinah kepada yang pernah pergi Madinah dan kerinduan dan keinginan untuk yang belum pernah pergi kepada Madinah. Moga-moga walaupun kita berada pada waktu dan ketika perjalanan masih lagi tertutup untuk ke sana, namun moga-moga bila ada peluang dan ruang, moga Allah pilih kita untuk menjadi tetamu Baitullah dan juga tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas tentang suara saya. Saya harap suara saya adalah jelas, perkongsian saya adalah jelas. Ahlan kepada sahabat. Lalu kita telah selesai 11 fadilat ataupun kelebihan Madinah. Adakah saya betul? Saya rasa 11. Dan pada malam ini adalah kelebihan yang ke-12 berkenaan tentang Madinah. Lalu kelebihan yang ke-12 berkenaan tentang Madinah. Terima kasih Kak Maria Haji Nur, terima kasih Kak Kati Khairuddin yang menyebut adalah jelas. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita nak sambung pada malam ini tentang kelebihan yang ke-12 tentang Madinah. Lalu terima kasih Neti, Kak Zaliha, Yohana dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu apakah kelebihan yang ke-12 Madinah? Kelebihan yang ke-11 yang kita telah baca adalah galakan untuk menetap di Madinah, galakan untuk tinggal di Madinah berdasarkan beberapa hadis yang telah kita kongsikan semalam. Kelebihan Madinah yang ke-12 yang ada disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelebihan berkenaan tentang al-hathu 'alal mauti biha, galakan untuk meninggal dan juga galakan untuk pada waktu itu mati di Madinah. Lalu sebab itu disebutkan di sini seperti mana baginda Nabi SAW menggalakkan kita untuk menetap di Madinah.
Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk meninggal dunia padanya, kerana sesiapa yang meninggal dunia di Madinah akan mendapat kelebihan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kelebihan meninggal dunia di Madinah? Orang ramai takut nak meninggal dunia di Madinah, tetapi sebenarnya ianya adalah sesuatu yang mana Nabi sebutkan dalam hadis. Lalu ada beberapa riwayat di sini. Yang pertama adalah riwayat daripada Abdullah bin Umar. Yang pertama adalah riwayat Abdullah bin Umar. Riwayat ini ada dinukilkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya, dan juga oleh Ibnu Hibban. Lalu riwayat Abdullah bin Umar, riwayat pertama yang kita nak baca pada kelebihan yang ke-12. Lalu adakah betul kelebihan yang ke-12? Saya rasa kelebihan yang ke-12. Maka riwayat pertama ini adalah riwayat Abdullah bin Umar yang ada dalam Musnad Ahmad, Jami' Tirmizi, dan juga dalam riwayat Ibnu Hibban. Maka apakah kata-kata Abdullah bin Umar? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a, barang siapa yang mampu, an, untuk, bahawa, yamuta, untuk mati, untuk meninggal dunia, fil Madinah, di Madinah. Barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah. Bukanlah Nabi wajibkan, tidak. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu, barang siapa yang boleh. Moga Allah pilih saya, setiap daripada kita, untuk meninggalkan dunia yang sementara ini di Madinah Al-Munawwarah, Madinah Nabi, kota Nabi yang mulia. Maka sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi, Musnad Ahmad, dan juga Ibn Hibban, barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah, falyamut, maka hendaklah dia meninggal dunia biha, di Madinah. Fa inni, kerana sesungguhnya aku, ashfa'u, memberi syafaat, liman, kepada orang yang yamutu, meninggal dunia, biha, di Madinah. Maka syafaat Nabi adalah untuk orang yang meninggal dunia di Madinah. Maka saya ulang lagi sekali hadis ini, kerana saya nampak kadang-kala ada sahabat yang catat, man istata'a, barang siapa yang mampu, an yamuta, untuk meninggal dunia, meninggal dunia fil Madinah, di Madinah, falyamut, maka hendaklah dia meninggal dunia biha, di Madinah. Kenapa? Kerana satu kelebihan yang besar, sabda Nabi SAW, fa inni, kerana sesungguhnya aku, ashfa', memberi syafaat, liman, kepada orang yang yamutu biha, meninggal dunia di Madinah. Sebab itu kita nampak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kerap berdoa, yang mana beliau ingin untuk mati syahid, dan juga beliau ingin untuk meninggal dunia di bumi Nabi. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah, kurniakan aku syahadah, mati syahid di jalanmu, wa mautan, dan agar aku meninggal fi baladi rasulik, di bumi Rasulmu, iaitu bumi Madinah. Maka Umar bin Khattab kerap berdoa begitu. Maka para sahabat dan juga yang lain berkata, wahai khalifah, mana mungkin engkau nak meninggal dunia di Madinah namun nak mati syahid? Kerana syahid itu adalah disebabkan kerana dibunuh oleh orang yang bukan Islam, baru dipanggil syahid. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berkata, aku hanya meminta, yang menunaikan adalah Allah. Maka Allah kabulkan permintaan dia. Umar bin Khattab waktu dia menjadi khalifah, mana-mana orang yang bukan Islam yang dah baligh tak boleh duduk di Madinah. Maka itu adalah ketetapan Umar bin Khattab. Mana-mana orang yang bukan Islam yang dah baligh tak boleh tinggal di Madinah. Sebelum balik boleh, tak ada masalah, kerana dia tidak mahu sebarang perkara di Madinah. Maka tak ada orang bukan Islam yang duduk di Madinah selepas balik pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, walaupun hamba.
Sehinggalah Mughirah bin Syu'bah yang merupakan salah seorang gubernur Umar bin Khattab yang pada waktu itu yang ditugaskan di Kufah, dia telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang mana dia mempunyai seorang hamba yang bernama Abu Lu'lu'ah, yang mana dia harap khalifah izinkan Abu Lu'lu'ah ini untuk menetap di Madinah, dan pada waktu itu berniaga bagi pihak Mughirah bin Syu'bah, dan khalifah setuju. Dan hamba yang sama, hamba yang beliau izinkan untuk menetap di Madinah, yang apa berbangsa Majusi, hamba itulah yang mana akhirnya hamba itulah yang mana telah membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Khattab beroleh syahid kerana Khalifah Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang yang beragama Majusi, dan pada waktu itu beliau meninggal dunia di Madinah, bumi Nabi, bahkan didafankan bersebelahan dengan baginda Nabi SAW dan temannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana Umar bin Khattab doanya Allah kabulkan. Yang mana doa yang mana nampak susah, yang mana nak mati syahid tapi nak ditanam di bumi Madinah, tetapi kerana keyakinannya kepada Allah, Allah kabulkan doanya, maka beliau mendapat kedua-duanya. Kenapa? Kerana Nabi SAW memberi syafaat kepada orang yang meninggal dunia di bumi Madinah. Moga-moga Allah berikan peluang itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-12, riwayat yang pertama. Begitu juga ada lagi satu lagi riwayat yang mana lebih kurang sama, hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Tabrani yang mana daripada As-Sumaitah salah seorang wanita daripada Banu Lais. Wa anis Sumaitah sad mim ya ta marbutah, daripada Sumaitah salah seorang wanita daripada Banu Lais radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, dia punya terjemahan dia lebih kurang sama, man istata'a, barang siapa yang mampu, minkum, daripada kamu, alla yamuta, untuk tidak meninggal dunia illa kecuali bil Madinah, di Madinah, falyamut biha, maka hendaklah dia mati di Madinah. Fa innahu, kerana sesungguhnya, man yamut, sesiapa yang meninggal dunia, biha, di Madinah, nashfa'u lahu, kami iaitu Nabi SAW akan memberi syafaat untuknya, wa nashhadu lahu, dan kami akan menjadi saksi untuknya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga riwayat Tabrani. Maka ini adalah hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi daripada Abdullah bin Umar, dan hadis yang kedua adalah daripada Sumaitah, salah seorang wanita daripada Banu Harith, yang mana riwayatnya lebih kurang sama, syafaat Nabi dan juga penyaksian Nabi untuk orang yang meninggal dunia di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-12. Banyak kelebihan Madinah yang kita telah baca berkenaan tentang galakan untuk meninggal dunia, yang mana itu adalah tajuk hari ini, galakan untuk menetap di Madinah. Madinah dipelihara daripada ta'un dan juga dajjal. Kemudian bagaimana syafaat Nabi untuk orang yang sabar di atas kesulitan dan juga susah payah di Madinah. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Madinah itu adalah Darus Salamah, tempat yang aman. Madinah juga adalah Darul Iman. Madinah juga adalah tempat halal dan haram. Ini semua kelebihan Madinah yang baginda Rasulullah sebutkan di dalam riwayat-riwayat baginda. Yang ke-13, apakah kelebihan Madinah yang ke-13? Antara kelebihan Madinah yang ke-13 adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu melarang untuk melebihkan tempat lain berbanding Madinah. An-nahyu, larangan, an-ithar, untuk mengatakan lebih baik, untuk melebihkan tempat lain berbanding dengan Madinah, berbanding dengan Madinah. Maka larangan untuk melebihkan tempat lain berbanding dengan Madinah. Antaranya adalah
Riwayat ini kita pernah baca, iaitu riwayat Jabir bin Abdullah. Riwayat Jabir bin Abdullah yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju rajulun, tidaklah keluar seseorang, minal Madinah, daripada Madinah, raghbatan, dalam keadaan dia tidak menyukai Madinah, raghbatan anha, illa, kecuali abdalahallahu bihi, Allah akan menukarkan dengannya khairan, seseorang yang lebih baik, minhu, daripadanya. Wal Madinah, padahal Madinah khairul lahum, adalah lebih baik untuk mereka, lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui tentangnya. Maka pada riwayat ini menunjukkan jelas bahawa Nabi melarang seseorang itu untuk melebihkan tempat lain, mengatakan tempat lain lebih baik daripada Madinah. Maka sabda Nabi SAW pada penghujung hadis riwayat Jabir bin Abdullah ini, wal Madinatu khairul lahum, dan Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka, lau kanu ya'lamun, kalaulah manusia mengetahui tentang kelebihan Madinah, tentang keutamaan Madinah berbanding dengan tempat-tempat lain. Maka sebab itu para ulama membawakan tajuk larangan untuk melebihkan Madinah, melebihkan tempat lain berbanding Madinah, mengatakan tempat lain lebih baik daripada Madinah. Maka ada larangan untuknya disebabkan riwayat-riwayat Nabi yang banyak mengatakan Madinah adalah lebih baik untuk mereka, lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahuinya. Seterusnya, riwayat yang seterusnya daripada Abu Hurairah pun maknanya lebih kurang sama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi, demi zat yang memegang nyawaku pada genggamannya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang memegang nyawaku pada genggamannya, la yakhruju, tidaklah keluar, minhum, daripada mereka, ahadun, sesiapa pun daripada Madinah, raghbatan anha, kerana tidak menyukai Madinah, berpaling daripada Madinah, illa, kecuali akhlafallahu fiha, Allah akan menggantikan di Madinah pada tempatnya, khairan minhu, seseorang yang lebih baik daripadanya. Maka tidak ada masalah untuk meninggalkan Madinah untuk sesuatu urusan ataupun pulang ke kampung halaman. Hadis ini adalah mencela untuk orang yang mana pada waktu itu berpaling daripada Madinah, raghbatan anha, tidak menyukai Madinah. Maka hadis ini mencela orang yang melakukan kelakuan tersebut. Maka ini adalah kelebihan-kelebihan Madinah, yang mana yang ke-13, larangan untuk melebihkan, untuk mengatakan tempat lain lebih baik daripada Madinah. Sabda Nabi, Madinah itu khairul lahum, lebih baik untuk mereka kalaulah mereka mengetahuinya. Lalu ini adalah kelebihan Madinah yang ke-13. Lalu moga-moga kita dapat duduk di Madinah, kerana itu adalah tempat yang disukai oleh Rasulullah. Kita pernah belajar bagaimana Nabi bila nampak juduratul Madinah, Nabi bila nampak akan tembok-tembok Madinah. Zaman dahulu Madinah ada tembok. Sebab itu semalam saya ada jumpa gambar lama Madinah. Adakah tersangkut-sangkut? Allahumma salli, adakah jelas ataupun tersangkut-sangkut? Lalu semalam saya ada jumpa gambar lama Madinah, dan saya ada sharekan semalam juga saya share, ataupun pagi tadi saya share semalam gambar lama Madinah. Bagaimana walaupun gambar tu kurang clear, tapi salah satu gambar itu ditulis di situ surah, gambar jawiyah daripada atas, daripada atas, lil Madinah, untuk Madinah Al-Munawwarah, dan juga hujung tu disebut wasurul Madinah, dan gambar tembok-tembok Madinah. Lalu dulu Madinah ada tembok. Lalu ada salah satu gambar lama yang saya share semalam. Dia ada gambar tembok Madinah. Walaupun tak berapa jelas, tetapi itu adalah gambar yang kita jumpa tentang tembok Madinah. Gambar ini tidaklah pada zaman Nabi, tetapi ini gambar ketika mana tembok Madinah masih ada. Begitu juga ada satu lagi gambar lama yang mana
kita kongsikan daripada gambar daripada tahun 1913, yang mana gambar dia walaupun kurang jelas, tetapi itu adalah gambar Madinah pada zaman dahulu. Lalu Madinah ada tembok. Lalu Nabi ketika mana nampak tembok Madinah daripada jauh, Nabi akan segerakan tunggangan baginda min hubbiha, kata Anas bin Malik, kerana pada waktu itu Nabi mencintai akan Madinah. Maka tadi adalah kelebihan Madinah yang ke-13. Kelebihan Madinah yang ke-13 adalah larangan pada waktu itu untuk melebihkan tempat lain berbanding dengan Madinah. Madinah adalah yang lebih baik. Kita dah pernah baca semalam, orang akan berpindah meninggalkan Madinah ke tempat yang dirasa lebih selesa, dan Nabi tegur, padahal Madinah adalah lebih baik untuk mereka. Kelebihan Madinah yang ke-14. Kelebihan Madinah yang ke-14. Maka dibawakan tajuk di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Madinah. Madinah itu tunfi khabathaha, boleh menghilangkan kekotoran. Wa tansa, dan boleh menyebarkan tibaha, bau wanginya. Maka ini adalah kelebihan Madinah, yang mana Madinah itu boleh membersihkan kekotoran pada manusia. Dengan seseorang itu mendiami Madinah dengan syarat niat dia baik. Kalaulah seseorang itu niat dia tidak baik, maka dia kekal begitu. Namun kalaulah seseorang itu mendiami Madinah untuk mencari yang baik dengan niat yang baik, suasana Madinah akan membersihkan kekotoran yang ada padanya. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-14. Sebab itu dibawakan tajuk di situ. Di sini, wa min fadailil Madinah, dan antara kelebihan Madinah, annaha, sesungguhnya Madinah, tunfi, membersihkan, khabathaha, kekotoran-kotoran yang ada padanya, wa tansa, dan menyebarkan daripadanya, tibaha, wangiannya. Maka ini adalah riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang mana ada dinukilkan riwayat ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal Madinah, sesungguhnya Madinah itu adalah kalkir, seperti mana bahan bakar, tempat bakar tukang besi. Seperti mana tempat bakar tukang besi. Kir adalah tempat bakar tukang besi. Lalu blacksmith ataupun tukang besi, dia ada oven dia ada tempat bakarnya. Lalu kat tempat bakar itu, tukang besi boleh hilangkan kotoran-kotoran yang ada pada besi. Dengan api itu, dengan tempat bakar tersebut, dia boleh pada waktu itu buat benda-benda seperti pedang dan sebagainya daripada besi. Maka Nabi berikan perumpamaan Madinah adalah seperti mana peralatan tukang besi. Seperti mana tukang besi dengan tempatnya, dengan peralatannya, boleh menghilangkan karat, boleh menghilangkan kotor yang ada pada besi. Samalah juga Madinah pada waktu itu, jika orang duduk padanya, tinggal padanya, seperti mana karat, kotoran pada besi boleh dihilangkan oleh peralatan tukang besi, Madinah boleh membersihkan kotoran yang ada pada manusia dan pada hati. Sabda Nabi SAW, innama, sesungguhnya, Al-Madinah kalkir, seperti peralatan tukang besi, yang mana tunfi khabathaha, ia boleh membersihkan kotoran yang ada padanya, wa yansa tibaha, dan boleh menyebarkan akan wangiannya. Lalu maksudnya apa? Seseorang itu bila datang ke Madinah, dia ada sikap tak baik, dia ada sifat yang tak elok, tapi bila dia duduk lama di Madinah, maka pada waktu itu akan dibersihkan kotorannya. Dan kemudian daripada orang yang sebelum ini kotor, sebelum ini ada sifat yang tak elok, dia boleh menjadi orang yang menyebarkan wangian, wa yansatibaha, disebabkan dia duduk di Madinah. Maka ini adalah kelebihan Madinah. Sebab itu kita nampak orang-orang di Madinah bagaimana mereka punya akhlak berbeza daripada orang-orang yang tempat lain. Kita cerita dan sebut tentang orang-orang yang memang penduduk Madinah,
orang yang lama duduk di Madinah. Ada juga yang berada di Madinah sekadar duduk untuk waktu seketika ataupun dengan niat sekadar untuk bekerja ataupun sebagainya. Tetapi kita boleh nampak beza layanan, kelakuan, tindakan, tingkah laku penduduk-penduduk Madinah, orang-orang Madinah berbanding dengan tempat-tempat lain. Maka inilah Nabi SAW menyebut bahawa sebenarnya Madinah itu boleh membersihkan kotoran seperti mana karat yang ada pada besi boleh dihilangkan dengan peralatan peralatan tukang besi. Maka ini kelebihan Madinah yang ke-14. 14 betul. Seterusnya dalam riwayat yang lain riwayat daripada Zaid bin Thabit, maka Madinah bukan sekadar boleh menghilangkan kotoran, Madinah juga boleh menghilangkan dosa, boleh menghapuskan dosa. Riwayat berikut adalah daripada riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Madinah tunfiz dzunub, boleh menghilangkan dosa, boleh menghapuskan dosa seperti mana api boleh menghilangkan karat pada besi. Lalu seperti mana api boleh menghilangkan karat-karat pada besi, seperti itu orang yang duduk di Madinah mengambil manfaat daripada Madinah. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Madinah itu boleh menghilangkan dosa dan juga boleh menghapuskan dosa. Ini masih lagi riwayat pada tajuk yang ke-14 berkenaan tentang Madinah itu boleh menghilangkan kotoran dan juga boleh menghilangkan dosa. Yang hadis pertama tadi adalah riwayat Jabir bin Abdullah. Hadis yang kedua adalah riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka inilah tiga kelebihan Madinah yang kita belajar pada hari ini. Jika nak digabungkan dengan yang lain, maka adalah kelebihan yang ke-12 hingga 14. Moga-moga menjadikan bertambahnya rindu kita untuk menziarahi kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga next time bila kita berada di Madinah, kita akan menghargai beradanya kita di Madinah. Kita akan gunakan sebaik mungkin masa kita berada di Madinah. Moga Allah jemput kita lagi dan lagi untuk berada di bumi Madinah dan juga menjadi tetamu Baitullah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kelebihan yang ke-15 kita akan sambung kemudian, kita akan sambung esok insyaAllah. Kita jumpa esok dalam pertemuan-pertemuan yang ada di Facebook page Ummah Aziz. Moga-moga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz UMAR. Banyak perkongsian yang kita kongsikan juga di situ. Jumpa lagi insya-Allah.